Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mafhumnya, maka tanyalah kepada ahli zikir, yakni ilmu, kalau kamu tak tahu. Yang saya kasihi, saya berfadilah Ustaz, pengusi, seterusnya pengusi masjid, surau, masjid dan juga jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, saya rafakkan setinggi syukur pada Tuhan, kerana mungkin ini kelainan sikit pada hari ini, ada soal jawab, tapi tak semestinya seorang yang disoal itu semuanya dapat jawab. Saya pun mengaku saya banyak kelemahan dan ada banyak ilmu yang mungkin kita kena rojok balik macam mana satu-satu jika sekiranya berlaku kekeliruan atau kita kata berlaku kesamaran dalam memberi jawapan. Itulah cara yang kami buat, dan kami ada satu buku baru, iaitu metodologi jawapan Mufti Wilayah Persekutuan tentang persoalan, terutamanya masalah fatwa dan hukum hakam. Dan salah satu yang kita sebut, kenapa Mufti Wilayah Persekutuan tak jawab, ada juga, bukan semua jawab. Jadi walaupun nampak tebal, mungkin separuh je kita jawab, kerana kata Imam Malik, la adri nisbul ilmi, aku tak tahu adalah separuh ilmu. Jadi tak perlu kita jawab semua, tak perlu kita ulah semua. Kadang-kadang tak payah nak ulah masalah. Mak kita bergaduh dengan abah kita, kita nak ulah, tak payah, senyap, sudah baik dah pula. Jangan berpihak pada mak dan jangan berpihak pada abah. Kalau dia baik, kita nak ulah mana pula? Susah kita. Jadi itulah mukadimah. Wallah. Bila terasa bersama dan berseri di atas mukadimah tadi, sedang berpanas sisi tuan kan. Kalau dia motor tu ada biar satu dulu kan, tak kata biar 5. Ya betul. Baik, insya-Allah kita teruskan saja tentang soalan berkaitan soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama ni Datuk, nama ditulis penjaga rumah Allah je. Untuk menjaga rumah Allah ni. Soalan ni ialah, ketika khatib membaca teks khutbah solat Jumaat, perlukah semua pintu dewan solat dibuka? Sebab ada yang mengatakan bahawa jika pintu ditutup, maka terputuslah saf dengan jemaah yang berada di luar dewan solat. Mohon pencerahan. Okey, pertama sekali situasi mutakhir ni kita pasal aircon. Kalau buka aircon tak sejuk. Sebab sejuk ni kadang-kadang orang suka, kecuali di parlimen. Kalau sejuk sangat tak tahan kau. Ada kadang-kadang tu. Jadi sejuk ni, jadi kalau kita aircon macam ni susahlah. Dia tak berfungsi. Bahkan kadang-kadang kalau buka semua, memang kita tak rasa apa-apa. Itu fenomena kita pasal aircon. Oleh kerana kita dengar khutbah khatib baca khutbah ataupun berkhutbah ataupun dibaca teks, yang paling penting sekali ialah pertama, masih lagi dalam masjid yang sama, tempat yang sama. Cuma oleh kerana kita ni ada dua jenis masjid kita ni, satu masjid memang terbuka besar, satu lagi masjid di mana kita ada namanya ruang solat. Bila ada ruang solat, selain daripada ruang solat tersebut, ada yang diniatkan sebagai masjid, ada yang tidak. Dengan sebab itu kadang-kadang kalau masjid besar tu dia ada pejabat. Pejabat tu bukan dia niat ruang masjid, tapi kalau belum semayanglah. Untuk mungkin di masjid-masjid macam Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Shah Alam, Masjid
masjid-masjid itu bukan semua yang kerja lelaki, kadang-kadang perempuan, kadang-kadang dalam haid. Ini pun menyebabkan para ulama fikir bahawa mereka ni dibolehkan untuk mereka bertugas, kerana yang diisytiharkan sebagai kemasjidan untuk solat dewan utama. Baik, dalam kes seperti ini saya nyatakan bahawa antara yang mengatakan boleh tak boleh itu mereka tengok kalau berlaku sesuatu tu boleh pergi mari tak antara ni, adakah dia blok menyebabkan tak tahu sehingga makmum tak tahu pergerakan imam, makmum tak lihat, makmum tak tahu. Tengok ni sama ada tengok mubashir secara langsung atau ghair mubashir. Mubashir ni kita tengok imam, atau ghair mubashir tak secara langsung kita tengok makmum-makmum, sebab makmum kan ada saf pertama, kedua ke akhirnya. Atas asas ni lah para ulama telah bahaskan dengan panjang lebar. Ada kata kena buka, ada kata tak. Saya melihat dalam isu seperti ini masalah khilaf yang kecil, yang siapa yang nak buka macam sini tak jadi masalah. Yang tak nak buka sekadar memang dia boleh untuk semayang dan tahu apa yang semua, ada pendengaran baik dengan ada mic yang baik, speaker yang jelas dan seumpamanya, maka tidaklah menjadi satu kesalahan, bahkan bukanlah menyebabkan seolah-olah batal, tetapi sebaik-baiknya tanpa sebarang pemisahan antara sejumlah makmum dengan makmum-makmum yang lain. Wallahu a'lam. Baik, itu soalan yang pertama. Nanti selepas ni kalau tuan ada yang tanya lagi boleh. Baik, soalan kedua itu ditulis sebelum saya bertanya. Tapi dia tanya kan ni. Sebelum saya bertanya, minta maaf terhadap sekalian yang ada. Soalan saya ialah, kenapa orang Islam susah untuk solat dan beramal ibadah waktu azan masih banyak orang di kedai kopi? Ini soalan saya. Saya baca penuh soalannya. Ya, terima kasih. Pertama sekali, solat tu sendiri dia benda yang berat, bukan benda yang mudah. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik kalau Nabi Allah sebut, mereka ni kalau nak sembahyang kok jadi pemalas. Malah bila sebut solat ni, dia ni suka, dan dia bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan oleh orang yang mudah, kecuali apabila Allah menghendaki dan dia ni semangat, mudah. Kalau tuan-tuan tengok ada orang jenis puak-puak tak sembahyang ni, kita pun pening tengok dia, Allah payuh. Tapi kalau kita tengok puak-puak orang yang rajin pada kita pula. Jadi di situ kenapa ini terjadi? Pertama, untuk nak mengubah perkara macam ni, pertama perlu ada environment, suasana baik. Kalau suasana kesolatan, maka solat semua. Contoh, tuan-tuan ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan rajin sembahyang subuh tak sembahyang? Berjemaah sembahyang. Tapi saya sembahyang subuh berjemaah, saya pergi sembahyang subuh pukul 2 pagi tuan-tuan. Tuan-tuan terkejut, wow, mufti main pukul 2, siok tak bangun, Tok Imam tak bangun. Ceritanya saya pergi Madinah, saya pun pergilah ke Masjid Nabi pukul 2. Tengok beribu dah orang ada dalam masjid. La ilaha illallah. Maknanya tuan-tuan, bila kita berada di tempat orang yang ramai sembahyang rajin, kita tengok ni hak pernah pergi Mekah, kalau bulan pada hari Jumaat dia nak pergi sembahyang Jumaat, masuk pukul 12.30 ataupun pukul 1 lah, dia boleh pergi tak pukul 12.58? Dah, melainkan dia berjalan dengan Tok Imam, boleh lah. Dia akan pergi pukul 11, pukul 10, kadang-kadang ada orang pukul 9, penuh dah. Sebab itu kita kata, bila environment tu, dia kita akan jadi baik. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Siapa yang hidup dalam keadaan suasana yang ramai, yang rajin semua kali hak baik, maka jadi baik semua. Ini yang kita perlu bina. Sebab itu bab solat dia ada jemaah.
Solat berjemaah macam kita lah membawang berjemaah, ada juga. Duduk ni sebagainya, solat berjemaah. Perkara macam ini perlu. Bila keadaan macam ni, tak akan pelik kita tengok orang tak semayang, melainkan kita tengok orang semayang. Orang ni pakat pergi semayang, orang ni pakat, sebab budaya, sebab telah diasah, telah dilatih semayang ni perlu. Itu poinnya. Kalau kita tengok orang ni sebab apa? Sebab suasana dia, abah dia tidak menunjukkan dia semayang, mak dia pun lebih kurang, abang akak dia pun kurang, pak saudara dia pun kurang, atuk dia pun tak semayang. Orang suruh rokok, dia pergi rokok, tak beza. Kuat dia rokok, ni dak rokok, kuat, dak ke hulu hara. Jadi perkara ni kita kena tengok. Poin yang ketiga, sebenarnya bila kita sebut solat, kita terlupa tentang nilai solat tu. Solat ni tuan-tuan, nilainya cukup besar. Sebab itu dinamakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat ni penyelesaian masalah. Solat ni membawa kepada rezeki. Solat ni penenang jiwa. Solat ni rasaan munajat pada Tuhan. Banyak tentang solat ni kalau kita tengok cukup. Dalam hidup kita apa kita nak? Nombor satu, kita nak kita dapat apa yang kita nak. Jadi nak dapat apa yang kita nak tu, kita doa lah. Solat tu sendiri maknanya doa. Tuan-tuan sebut saya, tuan nak apa? Saya kata nak rezeki. Saya nak pakai kereta besar lah. Saya ingat saya nak bayar hutang lah. Saya ni tak apa sihat. Saya rasa hidayah saya lemah. Saya nak keampunan Tuhan. Saya nak rahmat Tuhan. Saya nak supaya Allah SWT tunjukkan saya. Semuanya ada masa kita sedang duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunlah dosaku, rahmatilah aku, kuatkanlah aku, rezekikanlah aku, angkatlah kedudukanku, berilah kesihatan kepadaku, ampunlah aku, minta hak baik-baik berlaku. Sekadar itu baca hak tu, tak masuk lagi baca ayat lain. Maknanya kalau dia faham macam itu, dia sudah barang tentu solat. Sebab itu kita tengok macam mana satu pemandangan indah zaman Nabi. Zaman Nabi ni solat utama, pakat mari habis. Dalam satu riwayat, sahabat menceritakan orang asing kalau datang kota Madinah waktu maghrib, sampai waktu maghrib sudah azan, dia mari sudah dah azan, dia tengok ramai pakat semayang. Kau ni semayang belakang itu, belakang tiang tu, semayang penuh, pakat semayang semua. Pemandangan itu menyebabkan mereka sangka sahabat-sahabat ni sudah semayang maghrib dah. Rupa-rupanya semayang sunat sebelum maghrib. Itu nak ceritanya. Riwayat menyebut tentang gharib, orang asing datang ke mana. Ini sahabat-sahabat Nabi. Allah sebut secara pakej jamaah, tarahum ruk'an sujada. Mu tengok mereka ni kaki rokok, kaki sujud. Bila kaki ni maknanya benar-benar kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa ni, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Perangai sahabat ini mereka tidur sikit waktu malam, dan mereka apabila fajar menyingsing, mulut mereka tak lekang beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini keadaan mereka. Bila kita tengok macam itu, kita tengok kenapa jadi lain. Dan inilah yang menyebabkan kita lemah, sebab kita tak jaga solat. Seorang pensyarah Cina baru masuk Islam, orang tanya dia apa istimewanya. Dia kata, saya dapat disiplinkan diri saya dengan ketenangan, kejayaan dengan sebab saya semayang awal waktu. Kerana dia meletakkan saya dalam keadaan
bernizam, bertanzim dalam kehidupan kita. Justru bagi saya, kerana kita tak faham nilai solat dengan sebenarnya, acuh tak acuh, sebenarnya kita ada masalah dalam kehidupan. Betul lah, kembalilah, taruhlah hati ke masjid dan lakukanlah solat, insya-Allah kita akan berjaya. Kerana Allah bila sebut solat akan gabungkan dengan kejayaan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ayat yang belakang disebut wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Bab solat bila hak lain disebut sekali, bab solat dua kali. Khusyuk dalam solat dan sentiasa menjaga dan memelihara solat dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah penjelasan berkaitan tentang pentingnya solat dan poin-poin Nabi kita sebut solat ibadin. Solat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan solat bermakna dia sudah mendirikan agamanya. Siapa yang mendirikan solat bermakna dia menuntunkan si agamanya. Pentingnya solat itu. Baik, sebelum itu ada siapa-siapa tuan-tuan perempuan yang ada bertanya? Tak ada, pertanyaan saya teruskan soalan. Mungkin selepas ini boleh tanya. Datuk, ini soalan selanjutnya berkaitan solat. Solat juga. Ini macam dengar kat aku ni. Kebetulan saya jadi imam, Datuk. Terbatuk. Terbatuk. Jadi mungkinlah soalan ini ada kaitan dengan batuk tadi katnya. Tak apa, saya baca je. Batuk bagaimana yang boleh membatalkan solat? Mohon pencerahan, silakan. Okey, dalam kitab fiqh menyebut batuk yang boleh membatalkan solat apabila disambung dengan huruf-huruf yang memaknakan huruf-huruf tersebut. Contohnya him, hum, dia batuk. Contoh dia sebut. Bila him, hum tu maknanya mereka. Jadi batal lah makna. Bila datang memberi makna, kita tambah. Tapi kalau batuk macam biasa, tak jadi masalah. Dan batuk ni bukanlah buat-buatan biasanya, kecuali apa yang berlaku itu dia berlakon ke dia buat. Tapi sebenarnya batuk ni di luar kawalan. Di luar kawalan, cuma jaga supaya tidak mengubah makna ataupun mendatangkan makna. Biasanya kalau bersin lah, kadang-kadang lebih banyak berlaku macam itu, batuk kurang seperti itu. Wallahu a'lam. Mana okey dapat tadi kot. Saya batuk, saya habis sayang pun saya batuk. InsyaAllah. Baik, soalan yang seterusnya Datuk, dia sekali itu dia Arab. Dijauhi, dia kena jauhi lama tuan. Tak apa, saya cuba bacakan. Apakah orang yang tidak berdoa kepada Allah di dalam hidup dan memandang ringan fungsi doa itu tidak masuk syurga? Maksudnya orang yang tak nak berdoa, maksudnya tak berdoa dan mana ringan kena buat pun nak berdoa. Dia kata ada kaum ini yang mana ringan tentang doa pada Allah ni tidak akan masuk syurga. Okey. Doa ni maknanya talab, mohon. Konsep doa ni ulama telah khilaf. Apakah doa itu dengan mana doa talab atau doa musa'alah atau beberapa nama lain lagi. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, maka kita angkat tangan, kita doa kepada Allah kerana nak hajat bagian-bagian ini dipanggil doa talab. Ada keadaan kita memang dia ajar untuk kita berdoa kepada Allah, sebagaimana dalam nas-nas ilahi umpamanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dan seumpamanya. Kadang-kadang kita baca yang tu setengah-setengah tu kita tak angkat tangan pun kadang-kadang. Baik, ada doa saya tak nak bincang lagi. Apa yang kita katakan bahawa bab doa ni, jika sekiranya doa itu kita mohon kepada Allah untuk sesuatu, adakah lebih baik kita mohon ataupun kita tidak? Ini menjadi khilaf di kalangan ulama tasawuf. Ada kata mereka tak payah minta, sebab itu tanda mereka redha dengan qada Tuhan. Pendapat kedua kata kena minta, kerana Nabi suruh, Allah suruh. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Baik, jadi kena minta. Pendapat yang ketiga menyatakan kita kena tengok. Ada orang tu memang dia kena minta, ada orang tu tak.
Ini perbahasan panjang ulama-ulama tasawuf, masing-masing ada hujah masing-masing, dan kami sebut banyaklah dalam isu ni. Cuma kami katakan bahawa mengambil beberapa nas-nas, artinya kita hendaklah berdoa. Kita nak dapatkan apa-apa hajat, kita doa. Tetapi bukan sekadar doa, disertakan dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan azam, dengan strategi, dengan apa yang menyebabkan doa kita itu termakbul. Selain daripada itu, natijah dan rizal itu kita kena syukur, kita kena redha. Kita kena redha keputusan. Kadang-kadang kita tak nampak, kita ingat doa tu tak baik, tapi keputusan yang kita minta tu berlainan, tapi itulah yang sebenarnya lebih baik. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata, oi, tak baik ni. Saya contoh, ada seorang tu, dia hebat, panglima. Cerita lama lah. Bila dia panglima ni, satu hari dia tengok orang miskin ataupun orang susah, dia pun ambil duit dia sebahagian, dia bagi kat orang tu. Orang tu orang soleh baik, doa, ya Allah selamatkanlah orang ni daripada bala. Dia balik rumah, sampai di rumah isteri dia kata macam mana tak bocor ke apa semua sekali lah. Dia pun panjat tak baiki gini-gini, tiba-tiba dia jatuh. Bila jatuh patah kaki, teruk kena belak ke apa ke. Ni cerita Arab lah. Jadi dia apa, sedangkan dia bagi sedekah, dia dapat doa daripada orang yang soleh untuk dia ni. Jadi dia tak tahu macam mana ni. Selepas beberapa ketika datang utusan khalifah, bagi tahu kat dia, menyatakan bahawa anda disuruh untuk membunuh Sayyidina Husain dalam peristiwa di Karbala. Ini kalau tak silap cerita macam tu. Jadi bila tengok keadaan macam ni, dia kata saya jalan pun tak boleh. Sepatutnya sami'na wa ata'na. Maka dia terlemah. Tu nak cerita pada kita, kadang-kadang kita tak sangka. Yang ni kita ingat doa tu tak boleh, tapi sebenarnya dibagi jauh lebih baik daripada itu. Selamat daripada nak buat penjarahan dan tak kena kepada seseorang itu. Doa ini memang ada hadis, ada nas ilahi suruh kita berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang takabur daripada ibadat kepadaku. Sebahagian besar ulama tafsir menafsirkan ayat ini, ibadat di sini maknanya orang tu enggan berdoa. Sebab itu penjaga Arab menyebut, bunayya adama in sa'altahu yaghdabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Anak Adam kalau kamu minta dengan dia banyak-banyak, dia marah. Tapi Tuhan marah kalau kamu tak minta dengan dia. Kerana dalam hadis kursi Allah menyatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid fasa'aluni. Semua kalau ada semualah, daripada kalangan kamu, daripada awal sampai akhir, jin, manusia, pakat semua duduk di satu tempat, lalu pakat doa, dan aku bagi kepada mereka semua hajat. Jangan hajat kecil, hajat besar-besar. Hak ni nak 14 juta, hak ni nak banglo 80 buah, hak ni nak kereta, hak besar-besar banyak-banyak semua. Aku boleh bagi semua. Ma naqasa min mulki syai'a, tidak luar kerajaanku walaupun sikit. Bahkan disebut ibarat kalau aku bagi semua, kalau mu tengok satu jarum ni dia ada lubang, kecuali jarum peliti dah tak ada lubang. Jarum ni ada lubang untuk dimasukkan benang. Jadi buang benang tu, tinggal lubang jarum tu. Jarum ni awak pergi ke laut, kemudian letak dalam laut, angkat balik jarum tu, tinggal air yang ada tu. Itulah seolah-olah kalau aku bagi semua, maka kerajaan aku macam air laut tu. Nampak tak? Bukan air laut, bukan ambil pada sekadar jarum tu. 14 lori pun air laut tak kurang. Tuan-tuan nak cerita besarnya. Jadi
Allah Subhanahu Wa Taala suruh supaya dia ambil apa ni, kita kata suruh doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dah kita azan. Okey. Banyak lagi soalan. Saya sebelum ke 9 saya nak berhenti ya. Tak ada dah, tapi penat sangat. Hari ni daripada pagi, esok pula sampai ke malam pula. Ustaz jadi imam sini. Ustaz jadi imam. Anak kerja lembaga zakat tu. Selangor. Kadang-kadang untuk sana. Dapat berapa dah saya? Zakat dapat berapa dah? Tak tengok lagi terkini. Dia boleh pergi 800 kok. Kita target 800. Wilayah target 710 rasa. Tapi baru 500 rasa. 500. Tanpa menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beranggapan ianya satu yang membuang masa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Isu ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah isu yang kita kata bukanlah wajib, dalam arti kata kalau buat haji tak ziarah Nabi maka tak sah haji, tidak ada kena-mengena. Tetapi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amat-amat dituntut. Kenapa? Kerana bila kita kata haji yang hanya mengambil masa lebih kurang 5 hari je, bermula daripada Arafah sampailah kepada hari ke-10, hari ke-11, hari 12, hari 13, cukup. Itu hak yang kita kata. Cuma kita pergi awal hari, kita ni biasanya macam tu. Haji ni dia memang setakat tu. Tapi bila kita sebut haji, apa Allah sebut? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang haji ni ialah tujuannya liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Itu salah satu tujuan haji, penyaksian. Sebagaimana kita saksi pada rukun yang pertama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka haji juga berlaku penyaksian yang dinaskan tadi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila sebut manafi' itu datang dalam bentuk plural atau jamak, dan jamak pula jamak taksir, dan jamak pula di sini dalam bentuk dinakirahkan, yakni tanpa alif lam. Al manafi' tak diguna manafi'a lahum. Jadi bila keadaan macam ini menunjukkan mereka yang pergi haji dengan sefahaman yang baik, kecerdikan, kebijaksanaan, makrifah, kesungguhan dan keikhlasan, dia akan dapat banyak mengambil manfaat-manfaat. Sama ada manfaat duniawiyah atau manfaat ukhrawiyah. Sama ada manfaat dalam lingkaran ketika mana berada di Mekah, begitu juga manfaat ketika dia berada di Madinah. Dia boleh banding orang Mekah, orang Madinah jauh. Dia boleh banding suasana geografi Mekah yang
berbukit bukau di Madinah latah. Dia boleh banding di Mekah, di Madinah ini keadaan tenang. Dia boleh mengingatkan apa yang kita kata kisah Nabi SAW, para sahabat dan macam-macam lagi. Di situ membaca sirah dan sejarah akan memberi satu kekuatan pada kita yang disebut dalam nas oleh pujangga, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka. Tiru orang-orang yang hebat, sudah pasti mendapat kemenangan. Sebab itu para ulama seupaya mungkin akan pergi ke kota Madinah Munawwarah. Ada yang kapal terbangnya sukar untuk memungkinkan dia pergi. Dia pergi, dia jengak walaupun hanya dalam 1 jam, 2 jam. Kemudian terus balik kerana ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bila sebut Rasulullah SAW, dia ni adalah orang yang paling mulia, yang paling kita kasihi. Kita kalau cinta dengan seorang tu, kita sanggup pergi. Kita duduk di sini, cinta dengan orang Perlis, pergi ke Perlis sanggup. Cinta dengan orang JB, Johor Bahru, sanggup pergi. Cinta dengan orang Sarakit, sanggup pergi. Sekarang ni Rasulullah SAW adalah Habib. Contoh dengar orang nyanyi laukanal bainana tu ladanal habib dan qarib. Semua itu nak gambarkan betapa Rasulullah SAW ni dia luar biasa. Jadi salah satu daripada zahirnya cinta kita pada Rasulullah SAW, kita ziarah dia. Adalah hadis-hadis yang tu kita bahas kedudukan yang kata man hajja falam yazurni faqad jafani, iaitu kami bahas dah pandangan para ulama. Hafiz Ibn Hajar kata apa kedudukan hadis berkenaan itu. Tapi saya nak cakap dari segi konsep yang lain. Konsep di mana ziarah ini adalah jauh banyak manfaat sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Dan kita boleh kenal Masjid Nabi. Masjid Nabi ni nilainya, siapa yang salat dalam Masjid Nabi sama seperti 1000 tempat lain. Dalam riwayat ada sebut siapa yang pergi Masjid Nabi, belajar dalam Masjid Nabi, maka pahalanya cukup besar. Di Madinah mana ada umrah di Mekah, tapi Nabi sebut man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla rak'ataini fa ka'annama adda umrah atau kama qala. Siapa yang bersihkan diri dia di rumah dia, yakni di hotel dia ambil wuduk dah, dia pergi ke Masjid Quba, lalu dia sembahyang 2 rakaat, maka dia seolah-olah menunai umrah besar. Kita pergi ke Uhud, kita tengok bukit Uhud, silsilah ataupun kesinambung bukit Uhud. Apa ada pada bukit Uhud? Nabi pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud satu bukit yang mana dia cintakan kami dan kami cintakan kepadanya. Hebat Allah jadi. Melihat kesan-kesan tarikh seperti itu, membaca dan memahami, dan kita tengok, kita akan rasa cukup hebat. Kita pergi ke Madinah, kita tengok baqi' saja. Orang yang duduk dalam kubur baqi' itu jauh lebih mulia daripada orang duduk atas. Di situlah Imam Malik ada. Di situlah Ummahatul Mukminin ada. Di situlah beberapa sahabat seperti Uthman bin Affan ada. Beberapa sahabat yang ramai pun ada di situ. Begitulah ulama-ulama yang terbilang ramai di situ. Jadi di sini akan menginsafkan kita bila kita datang ke kota Madinah. Justru saya katakan, apabila kita dipeluangkan datang ke kota Mekah untuk buat haji maupun umrah, maka hendaklah seupaya mungkin kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang di masjid dan juga doa, masuk dalam raudah, dan kalau boleh ziarah syuhada Uhud, Baqi' dan juga beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan kita mendapat banyak faedah, manfaat dan pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, adakah seorang yang berumur hampir 90 tahun pemikirannya ada kali ingat dan lalai, adakah masih bertanggungjawab untuk melaksanakan fardu sembahyang?
Pertama sekali syarat sembahyang namanya mukallaf. Mukallaf ni disebut dengan akilun wa balighun, berakal dan juga balik. Balik ni maknanya umur dia lebih pada 15 tahun atau seperti keluar mani, keluar haid dan seumpamanya, maka dia mukallaf. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu hendaklah ibadat kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Maksud yakin di situ sepakat ulama dengan makna sampai mati. Walaupun usia dia umur berapa, dia kena semayang, dia kena ibadat. Sehingga dia kena ibadat ni kalau akal dia masih sempurna. Tapi kalau dia jenis Alzheimer atau nyanyuk yang melampau atau lupa sampai tak ingat, di situ kami telah bahaskan hukum satu persatu, apakah dia termasuk dalam maktuh atau orang yang dikecualikannya. Tapi ini kita boleh buat dapatan kajian moden di mana tahapan kelupaan ini ada beberapa, dia panggil peringkat. Macam orang kata kanser lah, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Biasanya orang sedar pada tahap 4 dah, contoh ni. Begitu juga masalah ini sudah ada dapatan kajian-kajian moden. Dalam masalah tentang sembahyang ni, kita kena sembahyang walaupun umur berapa. 2 tahun lepas saya baca seorang Arab Saudi mati. Dia mati dalam usia orang yang paling tua di Arab Saudi. Umurnya 147 tahun dia mati. Tapi punya baiknya, bagusnya, dia selalu pergi masjid, pergi surau, pergi ni ibadat, semayang. Umurnya panjang Allah bagi. Orang tanya dia, apa yang kamu rasa dalam hidup? Kata dalam hidup ni hak paling dia puas hidup. Sebab regu dia mati lama dah. Anak-anak regu dia pun mati lama dah. Cucu kawan-kawan dia pun mati lama dah. Jadi generasi tu orang panggil cara memikir, cara ni berlainan dah. Walau macam mana pun dia tetap semayang. Begitulah hebatnya orang zaman dulu. Semayang, orang baru mati semayang. Saya pergi baru ni satu surau masjid mana, makan sama, umur 90 tahun, masih datang ke masjid, masih lagi sembahyang. Ini Allah bagi baik. Sebab itu saya syorkan untuk kurangkan nyanyuk, kurang baca Quran banyak, selalu membaca zikir, istighfar kepada Allah, jaga ibadat. Sebab orang yang jaga solat ni tuan-tuan, solat ni juga doa untuk dia supaya Allah jaga dia. Setiap kali kita semayang, solat akan berkata kepada kita, hafizakallah haitsu hafiztani fi. Semoga Allah jaga kamu sebagaimana kamu jaga aku. Bila mana orang tu tak semayang abad, maka solat itu kata kepada dia, dayya'akallah haitsu dayya'tani fi. Semoga Allah lupuskan kamu sebagaimana kamu lupuskan aku. Jadinya walaupun usia apa pun, selama mana dikandung badan dan difahami dengan akal yang baik, maka hendaklah dia tunaikan solat. Wallahu a'lam. Saya nak tambah sikit tentang solat ni untuk kaitan hukum bawa kanak-kanak ke masjid. Dan boleh ke kanak-kanak atau bapanya bawa ke masjid, kemudian diletakkan di antara saf-safnya itu, ataupun dia berada di hadapan saf lebih dewasa daripada ini. Silakan. Masalah ni memang asal saf tu lelaki tua, kemudian barulah kanak-kanak lelaki. Itu cara saf dia. Tetapi ulama menyebut, bila mana kita mari semayang, kita tengok seorang lelaki tu dia bawa anak, dia orang lelaki lain duduk belakang ini, dia tak layak untuk pergi tarik anak tu tak belakang. Tak, biarkan seperti itu. Nas tuan-tuan boleh jawab, boleh tengok dalam apa yang kami jawab, berdasarkan apa yang kami nyatakan dalam Al-Kafi. Boleh cek dalam www.mufti.wp.gov.my. Kita tengok hujah. Sebab mereka datang awal, mereka duduk awal. Cumanya untuk kita kena bagi kanak-kanak ni ada dua. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz, yang boleh kita ajar, maka pada masa itu dia semayang, dia ikut.
tak apa. Tapi kanak-kanak yang ada tu dia duk sepak kaki abah dia, duk tengok atas bawah dia, akrobatik di situ dia ni mengganggu orang lain. Yang ini termasuk dalam nas jannibu masajidakum sibyanakum wa banjaninakum au kamakar. Jarakkan masjid-masjid kamu daripada anak-anak kecil kamu dan juga orang gila kamu, kerana dia akan tashwish, akan ganggu orang lain. Tapi kalau dah boleh, okey. Saya syorkan masjid dengan kanak-kanak ni perlu kita kena ambil kecanaan. Nabi semayang, Hasan Husin duk tunggang atas Nabi. Jadi Nabi rokok sujud tu lama. Lalu Nabi kata, ni'mar rakibu anta wa ni'mal markubu ana. Sebaik-baik penunggang kamu wahai cucuku. Sebab orang lain menunggang kuda, kamu menunggang Rasulullah. Tu hebat. Dan orang yang kena tunggang baik aku. Tapi Nabi layak. Comekih tu bukanlah tiap-tiap hari jadi gitu, sekali tu je. Begitu juga Nabi semayang, tiba-tiba cucunya namanya Umarah menangis. Nabi akak, Nabi dukung. Ini berlaku. Nabi duduk atas mimbar, tiba-tiba dia tengok anak cucu dia tu Hasan Husin tak teh nak jatuh ni, dia turun, dia peluk, dia dukung, dia cium. Dia sebut, ni cerita nak gambarkan kanak-kanak ada di masjid. Bukan tak ada, kanak-kanak ada di masjid. Tapi kita showkan begini, masjid ni sebagaimana yang disebut oleh Syekhuna Syekh Muhammad Az-Zuhaidi, dia ada 6 peranan. Bukan 1, 6 peranan. Salah satunya masjid ini adalah tempat ilmu, tempat ibadat, tempat syura, tempat takaful islami. Begitulah tempat untuk apa kita kata penyelesaian masalah ummah dan sebagainya. Ada 6 tugas. Masjid ni semua orang selayaknya boleh dimanfaatkan. Contohnya kita ada majlis hari ni, alhamdulillah semua dapat manfaat. Dan saya tengok kalau macam sekarang ni musim cuti sekolah, pihak masjid sepatutnya dia buat satu lagi majlis, namanya majlis untuk anak-anak. Kalau boleh tayang apa, kita target bulan cuti sekolah ni kita kumpul budak-budak anak-anak daripada 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, hak reti bahasa sikit lah, 6 tahun sampailah 16 tahun. Malam pertama tengok sejarah Nabi Adam. Banyak video-video, banyak YouTube hak bagus-bagus tu, kisah Nabi Adam. Malam kedua Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi ni, sampailah Nabi Muhammad buat panjang sikit kisah. Dia letak, dia faham cerita sahabat-sahabat, dia dapat sesuatu. Rukun iman, rukun Islam, praktikal wuduk semua sekali. Ada kita panggil fesi tukang jaga ataupun ni ustaz hak muda-muda hak baru grad daripada U ataupun SPM ni tunduk. Kemudian buat secara demonstrasi solat. Wallahi itu satu kebaikan besar. Anak-anak dia tak datang, bukan sekadar nak main bola ke apa, main game ke duk ni, tapi dia akan dapat sesuatu manfaat yang besar. Kita nak macam itu. Biar anak-anak ni disuburkan, bukan sekadar dia tak diisi. Jadi orang nak isi anak-anak ni biar jenis selamba hak tua, atuk tua tak boleh nak marah ya. Dia kena orang yang jenis faham keadaan kanak-kanak tu, insya-Allah. Saya dengar satu kisah sampai sekarang saya ingat lagi kisah. Anak-anak tak dibenarkan masjid, susah. Jadi ada seorang cikgu baru pencen. Dia tengok macam itu, setiap kali dia jalan, dia bawa coklat, dia bagi budak. Dia baik ramah, pakai jubah, dia cikgu ya. Dan siapa dia, budak-budak tu yang datang ke masjid, dia tambah ekstra satu lagi. Budak suka ramah, akhirnya budak ramah. Budak ramah, jawatan kuasa masjid jadi cemah pula. Orang ni takut take over kawasan, bahaya kau. Akhirnya dia pergi cari balai raya, buat di balai raya. Dia ajar budak tu. Jadi penuh balai raya, duk ajar semayang gini. Budak suka. Akhir sekali tak pasal-pasal cikgu tu mati. Bila mati ni tuan-tuan, satu pemandangan yang pelik berlaku. Rumah kayu, bawah rumah tu boleh masuk ke bawah. Dia bukan 2 lapis, 2 tingkat, setikat je. Mayat ada atas, budak penuh duduk atas.
Jadi orang-orang lain pun terpaksa ni, hak tak boleh naik atas ni, duduk bawah rumah pegang tiang. Mayat datang nak pegang. Hak tak boleh nak baca Quran, pegang Quran. Kita kalau mati, cucu kita selamba je tanya. Anak kita tanya gerang tanah kat mana? Tanya gerang tanah. Sebab geram sangat. Tengok. Tapi hak ni orang ni datang sebab santuni anak-anak. Ni penting tuan-tuan. Biar ada berlaku satu kesinambungan antara generasi lama dengan anak-anak generasi baru, termasuk cucu-cucu. Layan betul. Mudah-mudahan kesan ni cukup besar. Wallahu a'lam. Kemudian jelas supaya hukum kaitan bawa anak-anak ke masjid yang digas oleh masjid itu sendiri. Soalan berikutnya Datuk, saya fahamkan Datuk agak penat ini, jadi dah umur kita berhenti dalam 99. Jadi saya teruskan soalan di tangan saya ini, berkaitan jelaskan lebih lanjut Datuk, maksud orang yang mempermainkan agama, apakah syahadahnya masih unggul? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dalam Islam sebaik-baiknya mengajak. Jangan menghukum dan jangan mengeluarkan orang. Mu bukan Islam, mu kafir, mu kafir. Tak, Islam ajak-ajak. Mari ke Islam. Itu cara Islam. Sehingga dalam masalah ni yang paling penting dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang yang dakwah kepada Allah dan beramal dengan amalan yang saleh? Dakwah, ajak. Dalam Islam macam tu. Kita nak hukum mudah. Sebab bila hukum ni cedera perasaan, cedera macam-macam. Kita tengok orang tanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, mufakir Islami daripada Mesir, hebat. Orang tanya apa hukum orang tak semayang. Syekh Muhammad Ghazali jawab apa? Dia tahu dari segi fiqhnya ada dua, kafir dan fasik. Kalau engkar ni kafir lah, kalau ni setengah kata fasik, mana berat. Syekh Muhammad Ghazali kata, hukum orang tak semayang, kamu pergi kat dia, kamu pimpin tangan dia baik-baik, kamu berwuduk bersama dengan dia, kamu masuk masjid, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Dakwah. Alangkah baik. Datang seorang lelaki pergi kat Syekh, ustaz. Dia kata, Ustaz suruh saya buat apa, tapi satu je saya tak akan buat, solat. Allah, ustaz kata tak boleh nak semayang. Tak, hak tu minta maaf. Ustaz suruh saya buat apa-apa, semayang saya tak nak. Dan saya memang tegar tak semayang. Jadi ustaz pun mikir macam mana nak suruh. Memang kau nak buat kalau aku suruh apa-apa? Nak. Cuma semayang aku tak nak. Ustaz ni kata ginilah, kalau begitu setiap kali masuk waktu semayang kamu ambil wudu. Dia driver lori. Jadi setiap kali masuk waktu semayang dengar orang azan, dia parking lori dia kat masjid, tunggu kejap pergi tandah. Sudah pergi tandah, dia ambil semayang, naik pula atas kereta, atas lori dia bawa. Asar pun begitu, maghrib pun begitu, isyak pun begitu. Dan seminggu dua, mari mikir, bodoh aku, ambil semayang tak semayang. Akhirnya dia semayang, dan lebih tegar daripada kita hak semayang dah. Sebab dia semayang waktu. Tuan-tuan tengok, hidayah milik Allah. Sebab itu kita ajak. Apa-apa yang tak, kita ajak, kita belajar. Bila kita belajar ni, banyak benda sangkaan kita betul, tapi sebenarnya tak betul. Sebab itu dalam Islam, ajak. Apa benda, ajak. Akhirnya kita tak sangka orang ni dia dapat hidayah Allah, dia dapat betul lagi, macam-macam caranya. Wallahu a'lam. Sambungan sedikit berkaitan dengan solat itu, boleh ke berlaku syirik ketika solat? Masalah syirik ketika solat bukan tak boleh. Memang kita semayang ni memang kena kerana Allah. Tapi bila kita semayang kerana lain daripada Allah, itu juga termasuk dalam syirik. Apa makna semayang kerana selain daripada Allah? Dia ada tujuan macam-macam.
Ada tujuan macam-macam. Ni dipanggil masalah ishtirak. Ishtirak ni maknanya kadang-kadang kita niat tu banyak. Aku semayang kerana Allah, usalli ni lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi sebenarnya aku datang ke ni kerana lain. Kerana janji dengan kawan, kerana ada jamuan, kerana ada. Itu ada, tak jadi masalah. Sebab itu masalah tu kecil. Tapi kalau masalah tu lebih besar daripada ni, ini masalahnya. Pertama, dia hilang khusyuk. Dia kata, mak kata ada apa? Kau semayang dulu. Sudah semayang nanti aku nak bagi kau satu benda. Hadiah ni mahal sangat. Dia pun semayang tak ingat dah, ingat hadiahnya. Wow, apa benda hadiahnya. Dia lagi dah khusyuk. Begitu. Jadi bila kita kata semayang ada syirik tu, apabila kita menawaitukan, kita niat selain daripada Allah dan seumpamanya perbuatan kepada apa pun. Oleh kerana itu belajarlah, insya-Allah biarlah kita semayang dengan ikhlas, dengan khusyuk kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Kita berbagi 4 soalan lagi tu, insya-Allah. Soalan yang berikutnya berkaitan bagaimana wuduk atau solat wanita yang terkeluar angin dari pintu rahim tanpa sengaja, adakah batal wuduk dan solat? Masalah ini dipanggil salis ar-rih, ataupun kita kata orang yang kadang-kadang ada orang yang panggil kencing tak tus. Ada orang jenis keluar angin yang tak tus, selalu keluar. Yang ini dia penyakit. Bila penyakit, dia ada bab namanya orang-orang yang makzurin, orang-orang yang uzur. Orang uzur ni sekarang ni banyak tuan-tuan. Ada orang yang bawa tangki air kencing, ada najis, itu sakit, kesian kat mereka. Ada orang dengan kencing tak tus, ada juga macam-macam. Masalah ini adalah dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah menyatakan beberapa syarat. Syaratnya mestilah masa waktu baru ambil, bersih dulu dan seumpamanya. Saya melihat isu-isu ini, pertama tengok keadaan, suasana, tempat dan seumpamanya. Sebab itu mungkin akan berlaku sedikit pandangan yang berbeza antara ulama dahulu dan mutaakhir ini. Atas asas itulah, dengan keluasan pandangan-pandangan fuqaha yang melihat hukum-hukum ni, dia akan berbeza. Kes seperti wanita tersebut, dia ni termasuk dalam golongan yang uzur makzurin, maka dia dimaafkan dengan boleh ambil air sembahyang. Kemudian apa yang berlaku tu, itulah keadaannya. Wallahu a'lam. Baik. Soalan berikutnya, Ustaz, adakah kata-kata caci maki, sumpahan, marah-marah ibu bapa yang tua uzur pada anak dimakbulkan Allah, walaupun pada hakikatnya anak dah cuba melakukan yang terbaik untuk ibu bapa? Ini pun satu hal. Sepatutnya ibu bapa hendaklah doa yang baik-baik kepada anak. Jenis maki hamu, jenis kata, jenis bergaduh dengan guna bahasa-bahasa ini hendaklah dielakkan. Jangan sekali-kali. Awak nak marah ke anak awak, lebih baik awak diam. Baik tangan akak daripada mulut akak mulut. Sebab ni kadang-kadang bahasa ni bahaya tuan-tuan. Dia tidak memberi kebaikan yang banyak sangat. Saya bimbang termasuk dalam satu hadis Nabi Sallam, di mana doa itu mustajab, iaitu da'watul walid ala waladih. Doa bapa atau ibu atas anaknya. Bila ala ni maknanya lebih kepada doa kecelakaan. Doa hak baik ni li, maknanya kita doa untuk ibu bapa kita. Jadi doa hak baik ni ataupun hak bapa doa, mak doa hak baik ke anak, mungkin mudah berlaku, mungkin tak berlaku kak. Macam anak bapa dia doa, ya Allah mintalah anak aku SPM dapat 14A. Anak tu pergi sekolah pun 2 minggu sekali. Payah belajar dak. Nak minta 14A. A1. Payah lah. Anak kita pula bukan brilliant. Dak main je game sama PUBG, payah. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang tak dapat pun.
Tetapi kalau doa kecelakaan ni, dia mudah dapat. Seorang ustazah, dia forum dengan saya lama dah, mungkin 10-15 tahun dulu. Cerita di penjara, ada seorang perempuan datang penjara. Setiap orang dia akan tanya, boleh tolong tak anak saya? Bawa gerang tanah nak beri, syarat boleh tolong anak. Anaknya apa? Anaknya nak kena hukum gantung sampai mati. Dia penjara kita, penjara kita nak kena hukum gantung sampai mati. Jadi bila dia nampak susah hati mak ni, susah hati anak dia nak kena ni, selalu minta tolong orang ni tolong. Orang ada yang tak nak, macam mana? Akhirnya orang ni pun tanya, ya ibu, kenapa awak nampak bersungguh sangat sampai nak tolong? Awak rasa bersalah apa ke anak awak ni? Tak. Saya tak buat apa-apa, anak saya memang bersalah. Kenapa jadi gini? Dia kata boleh jadi sikap mulut saya tak baik pada anak saya. Tengok. Apa dia mak? Dia pun jawab, anak saya masa kecil ni begar sikit, jenis nakal sikit. Saya selalu ugu anak saya. Saya kata, hang jangan buat gini, hang nak kena tali gantung ke? Itulah zikir saya. Hang nak kena tali gantung ke? Buat macam ni kena tali gantung, buat ni tali gantung, zikir tali gantung. Dah lama-lama masing kat mulut mak tu, campur pula kecil manis darah tinggi, macam-macam. Tuan-tuan, mananya bercakap ni tak? Tuan-tuan baca doa, baca sejarah ibu bapa yang anak-anak dia berjaya. Mak tu doa baik-baik, bapa tu doa baik-baik. Doa bapa, doa mak ini adalah doa yang luar biasa. Saya boleh ceritakan panjang sebab masa tak sempat dah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni, macam mana mak dia doa kat dia, bapa dia doa, akhirnya jadi ulama terbilang. Mati dia pun 1 juta manusia ziarah Ismail. Kita kalau boleh 1 juta, alhamdulillah, seronok. Imam Syafi'i rahimahullah, macam mana mak dia doa kat dia. Sejarah kita tengok imam-imam, Imam Malik apa semua sekali tu, mereka ni cukup doa kepada Allah. Sebab itu ibu bapa doa hak baik-baik. Ada seorang ulama besar di Mesir, di Syria, Allamah Muhaddisul Akbar Syekh Badruddin Al-Hasani, mati sekitar tahun 1940-an. Kalau kita gak macam Tok Kenali, macam Tok Besar, dia ni ulama besar ni. Ayah dia kalau berjalan temu dengan mana-mana ulama, tuan doa anak hamba, dah dia doa. Akhirnya anak dia jadi luar biasa. Habis Sahih Bukhari, Muslim. Mengapa? Datang ulama besar Mesir, Syekhul Azhar masa tu, Syekh Muhammad Bakhi, dia mengajar, dengar kawan ni. Dia kata, ya baba, kalau kamu datang ke Azhar, bukan aku suruh kamu mengajar ulama, mengajar pelajar-pelajar Azhar, tapi aku akan paksa ulama Azhar belajar dengan kamu. Tu nak cerita sebab berkat doa ibu, berkat doa bapa. Wallah. Dalam soalan kedua terakhir, apakah hukumnya ibu bapa yang sering mengadu pilihan mereka tidak puas hati bersama pasangan pada anak-anak? Adakah jika dia mengumpat, berdosakah si anak jika berdiam diri, tidak melayan luahan mereka kerana takut menyinggung perasaan salah seorang dari mereka? Soalan sekali lagi. Dia kes ibu bapa ni mengadu ke anak, dia tak puas hati dengan pasangan dia. Antara ibu ayah ni, suami tak puas hati dengan isteri tak puas hati dengan suami, cerita dekat anak. Dia pergi cerita kat anak. Jadi adakah dikira mengumpat kalau dia mendengar luahan ibu ayah ini, dan adakah kalau dia tak layan aduan ibu ayah ini berkaitan pasangan ini akan menyinggung perasaan dia kalau tak didengar? Mungkin dua maksud lah saya rasa. Maksud yang pertama macam Ustaz terangkan tadi. Maksud yang kedua boleh jadi ibu tak setuju dengan menantu dia ke, ataupun bapa tak setuju dengan kiang ke. Mungkin jadi macam tu. Pertama sekali, bila sebut rumah tangga ni,
Walaupun zaman sekarang tak ada tangga dah, rumah banyak, dia bentuknya beza tuan. Bila sebut rumah tangga ni, Allah guna 3 kalimah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya kamu bersakinah, bertenang. Satu. Yang kedua, Allah jadikan kamu dalam keadaan mawaddah, cintaan, kasih sayang. Yang keempat, rahmah, keprihatinan, rasa hormat, rasa nak tolong, terwujud semua sekali ni. Ini asal. Kalau kita tengok orang yang kahwin, betul-betul kahwin, dia bukan kahwin dengan pasangan saja. Dia kahwin dengan ibu bapa, dia kahwin dengan anak-anak, dia kahwin dengan adik-beradik. Jadi dia masuk suku teruh, dan orang ni bangga, dan orang ni dapat manfaat daripada orang ni. Anak, ibu bapa semuanya, adik-beradik pun seronok, ni pun itu baru. Yang jadi masalahnya kita ambil anak je, hak lain kita tinggal semua. Tak betul. Begitu juga keadaannya, jadi membina gap permusuhan. Ni satu. Kedua, masalah kehidupan, jangan adu pada orang lain. Ni pesanan saya. Kita bergaduh dengan bini kita, jangan ngadu pada ibu bapa, susah. Dah lah dia stroke, sakit tinggi pula, dengan darah tinggi kecil manis, jantung 3 dah stent pasang tu, nak tambah pula 2 lagi. Dah urah, dengar cerita tu mati lalu dah, susah. Jadi benda-benda macam ni tak cantik. Macam mana kita nak settlekan? Ibu bapa pula begitu juga, jangan mengadu hak dia ibu bapa ni dengan anak-anak. Nampak tarah rendah ha? Ibu bapa ni dia kena tunjuk gah dia. Macam orang zaman dulu, ibu bapa, anak tak tahu, tiba-tiba cerah je. Cerah dah mak. Makna rahsianya sampai tahap tu. Jadi yang ini kena jaga. Dan poin yang paling besar dalam kehidupan saya nampak ialah kita jarang luah perasaan. Bila orang panggil terpendang lama tu, bila keluar tu dia jadi berapi tu besar. Kadang-kadang tu sampai pecah rumah tangga, hancur lebur ni kisnya kerana terpendang. Bengkak, mana bengkak? Orang kata bengkak sekarang. Sebab ki duit. Saya tengok banyak ialah kadang-kadang orang datang jabat. Ada orang tu duduk bergaduh depan jabat, depan saya. Saya pun tengok, Allah kata buana pula. Tak cukup ke aku baca je, bergaduh pula sama sendiri. Oh, duk semeh ke bini, bini pula semeh ke laki. Ya Allah kata, apa benda lah. Ni masalah rumah tangga. Rumah tangga ni kalau kita bina baik, dia akan jadi baiti jannati. Tapi rumah tangga ni kalau tak, dia akan jadi baiti nari, rumahku neraka. Faham makna neraka? Nak tahu rumah tangga baik, keluarga suka duduk dalam rumah. Tapi kalau untuk lelaki tu duduk semua dalam rumah, tu makna tak ada kerja. Jangan. Anak-anak kalau suka duduk dalam rumah, tu rumah tangga baik. Tapi jangan duduk dalam bilik. Anak-anak hak lelaki, hak perempuan duduk dalam bilik, itu tak baik pula, sebab dia main game. Tu bahasa tu tak baik. Dia duduk dalam rumah ni dengan sama-sama, itu keadaan. Tapi kalau anak-anak suka duduk luar rumah banyak, malam pun duduk main basikal lajak ke, tak lajak ke, duduk main dak maji ke, apa benda. Ini masalah. Jadi hal ni pun kena jaga. Baik, rumah tangga ni penting. Bahagianya manusia bila rumah tangga dia bahagia. Tengok, kalau rumah tangga tak bahagia, susah dia sekarang. Settle dengan cara baik. Nombor satu sekali, jaga hubungan dengan Tuhan. Hablum minallah. Hablum minallah ni ibarat macam piramid. Dia naik gini kepada Tuhan. Makin kita naik pada Tuhan dengan isteri kita, dia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dia dok gini, makin jauh dia dekat. Jadi bila kukuh dengan Tuhan, maka kukuh dengan makhluk. Hati jadi tenang. Ada seorang tu, dia bergaduh. Ni cerita Arab saya baca. Laki bini bergaduh, gaduh. Akhirnya bini keluarlah laser-laser, laki pun keluar belawang, apa-apa. Satu kalimah je belum keluar, namanya cerai.
Hak lain habis dah. Gajah, rimau, apa semua sekali, semua keluar. Tok lelaki ni geram sangat. Dia ambil anak kecil kereta, terus dia keluar rumah. Ni high temperature ni masing-masing. Tok lelaki tak tahu cari teh-teh ke minum-minum air semua sekali ni. Makan tak tahu. Tak tahu apa nak buat. Pergi ke masjid. Pergi masjid, ambil air wuduk, ambil air semayang. Sudah semayang, doa semayang. Masuk waktu zuhur, semayang pula doa, zikir. Masuk waktu asar, sudah semayang asar ni, doa. Dia pun kata tak apalah, aku tekad aku balik rumah. Apa nak jadi, aku terimalah. Tu skrip yang dia ada. Sampai rumah, dia beri salam, bini pun keluar. Bini pun jawab, waalaikumsalam. Terus peluk dia, kucuk tangan, pimpin tangan dia. Lepas tu tanya pula, abang lapar ke? Akak pula air akak. Lebih pada pengantin baru. Pengantin baru pula awak. Dia pun jadi pelik. Skripnya lain. Hak tadi tu, caranya lain. Dia pun termenung. Bini dia pun termenung. Lalu akhirnya dia pun tanya, kenapa jadi macam ni? Dia kata, selepas awak keluar, memang saya amat malu. Akhirnya saya mari mikir nak ambil air semayang. Saya semayang. Tok lelaki semayang di masjid, bini semayang di rumah. Sama-sama doa. Orang tengah marah, dia tak whatsapp, mau semayang aku semayang. Tak ada. Mesti senyap punya. Tapi kesan ibadat tu tengok. Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut hafizu ala salawat was salatil wusta, menjagalah sembahyang dan sembahyang tengah. Ayat ni duduk di celah-celah ayat cerai. Sebelum tu bab cerai, lepas tu bab cerai. Ulama kata apa munasabah ayat ni datang? Kaji punya kaji. Siapa yang jaga solat, insya-Allah Allah jaga rumah tangga dia. Ni kunci tak payah. Tapi kerana kita ni, inilah masalah duk mengadu, duk ni. Paling baik suami isteri diam, tak payah cakap. Nak baik diam ni cari orang bisu lah. Laki bisu, bini bisu. Tapi kadang-kadang orang bisu pun bahagia. Tuan-tuan je tak tahu. Saya setiap kali saya mengajar, ada orang bisu, orang hak pakar orang bisu tu main dengan tangan. Saya tengok, saya tak belajar, saya tak tahu pun dia duduk tangan gitu. Saya pergi ceramah kat orang bisu. Ada seorang tu, dia boleh bercakap. Isteri dia bisu. Mari dengar apa? Anak-anak ada. Jauh duk Melaka. Mari ceramah tu dekat Sungai Besi ya, saya pergi ceramah dia. Saya tanya, saya kata, nak tanya sikit lah. Awak bahagia dah? Okey. Dia kata dalam kereta kan awak cakap kan bini senyap. Tak, cakap riuh saya bisu. Anak-anak dah kata kalau dia marah kan anak faham. Maknanya bahasa body language ni lagi kuat. Bahagia dapat. Ni duk mengadu gini-gini ni tak selesai. Sebab itu kalau boleh, selepas daripada ni panggil ustaz, ceramah tajuk keluarga bahagia, bagaimana cara nak menyelesaikan konflik rumah tangga. Contoh, macam mana nak selesai satu persatu. Cari hak ustaz hak bahagian ni lah. Jangan ustaz tu 4 kali dah dia cerahnya. Payahlah. Cari hak ustaz bahagian tu, dia boleh tahu macam mana dia boleh kaunseling dengan baik, insya-Allah. Allah alam. Lewat dah. Kita sebenarnya telah ada masa, tapi boleh kita raikan satu lagi Dato'. Okey. Mengenai hajat sadar kita ni. Bagi seorang Muslim yang mematuhi hukum Islam yang 5 dan beriman yang 6, tapi banyak hutang dengan Allah dan manusia, mampukah ibadah dan sedekah seperti zakat, wakaf menebus hutang-hutang tersebut? Ya. Yang pertama sekali, fa'ti kullazi haqqin haqqah. Nabi kata, beri setiap hak akan hak.
Kalau hutang kena bayar lah. Jangan kita hutang orang tu, kita duduk sibuk nak sedekah. Tak, selesai hutang. Saya hutang gaji, saya hutang dengan orang ni, kemudian saya pun ajak, mari rumah. Saya pun jamu. Hutang ni 14,000, hutang ni 12,000. Saya jamu. Lepas tu saya pun kata, saya nak minta maaf semua sekali. Saya ni nak pergi ke Mekah. Saya nak pergi ke Mekah, nak buat umrah. Alhamdulillah lah, Allah bagi rezeki saya boleh pergi umrah. Saya boleh bawa isteri saya, boleh bawa anak 5 orang. Saya boleh pergi. Saya ambil pula package yang paling mahal, 15,000 seorang. Kawan ni apa kata? Basa hutang aku dah, ayo. Ni sama kata. Ni orang panggil warak tak tepat. Baik tak kena cara. Bayar dulu, settle dulu. Kalau nak pergi Mekah pun pergi seorang je, sebab hutang saya nak bayar ni tak cukup. Ni dah lah bawa 5 orang, bayar pula tu 15,000. Duduk pula sebut cerita gini. Bayar settle, bayar settle. Hati pun jadi tenang. Itu satu. Hutang Allah kena bayar. Fadainullah ahaqqu an yuqdah. Hutang Allah kena bayar. Hutang manusia kena bayar. Masalah hutang ni sensitif. Kena letak nombor satu. Siapa yang ada niat nak bayar hutang, Allah mudahkan bayar hutang. Tapi siapa dia niat tak nak bayar hutang, Allah akan lambatkan bayar hutang dia. Bahkan dia macam pencuri. Banyak nas-nas cerita orang yang nak bayar hutang ni, macam mana pun dia mikir nak bayar, Allah akan mudahkan. Banyak saya boleh kisahkan. Seorang hadis sahih riwayat Bukhari, cerita pelik. Orang ni susah. Dia pergi dekat orang kaya. Dia kata, hamba nak berhutang, mintalah tolong, terpaksa sangat. Orang kaya tu kata, tak apalah, kalau mu nak aku boleh tolong. 1,000 dinar ke ataupun berapa dinar lah, banyak. Kata dia, bila mu nak bayar? Dia kata, aku nak bayar pada waktu biar. Dia ni duduk sebelah sungai Alik ni. Orang ni duduk sebelah sungai Alik ni. Pada hari kejadian, dia pergi nak bayar, tak dapat. Perahu penambang tak ada. Nak menitah dah dia. Macam mana dia nak bayar? Oh, susah hati dia. Susah hati, tunggu tak ada. Lalu dia dapat satu idea. Dia ambil satu kayu. Dia belah kayu tu, dia letak duit tu, dia ikat dengan dalam kayu tu, dia ikat, dia hanyutkan. Dia kata, ya Allah, kayu ni biarlah sampai kepada tuan pemunya hutang. Dia tulis. Tiba-tiba dia pun turun balik. Sebelah ni duduk tunggu lama. Macam mana kata nak bayar ni tak bayar, nak kata nak bayar kata tak bayar. Akhir sekali dah lama tunggu, dia nampak kayu mari kat. Dia kata tak apalah, bila-bila tak ada kerja, baik aku ambil kayu, buat balik kayu api, buat balik ambil kayu. Buka tengok ada surat. Surat tu menyatakan hutang kawan ni bayar. Tengok, sekalipun pada hukum logik akal, kalau saya tak berani nak buat gitu kan, tak sapa, susah kan, habis dah duitnya. Kita akan fikir macam tu. Macam mana ni, apa punya ni mana ada kontrol ni. Payah, tapi Allah tunjuk. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari. Apabila kerana dia nak bayar hutang. Tapi Uqbah bin Amr menyatakan, seorang sahabat, bila dia nak mati, dia nasihat anak dia. Dia kata, alla tastadinu walau lubsa abba'ah. Jangan kamu berhutang sekalipun kamu pakai baju bulu. Maknanya, kalau boleh mengelak hutang, elaklah. Dan bukan budaya sihat berhutang. Kita kaya tapi kita berhutang, sebenarnya tak kaya. Jadi biar apa-apa rasa bergaya tu tak betul. Biar kaya tanpa berhutang. Tak apa nak kaya tapi tanpa berhutang. Saya rasa sekadar itulah dulu. Sama saya minta masa sikit. Ada buku Rasulullah SAW. Saya kalau musim Rasulullah ni, saya selalu duk kata kepada sahabat-sahabat sekalian, marilah kita pakat baca nama Nabi SAW. Kita kena ingat Nabi kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah
bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadir, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. 21 lapis. Kalau ingat saya nak bagi RM1. Kalau tak ingat balik beli suruh ngapa. Boleh? Boleh. Jangan boleh tapi tak boleh. Boleh sungguh. Masa peliharalah, ni penting. Nak berjaya mesti jaga masa, quality times, dan kena ada time management yang baik. Tinta nasihat untuk anak-anak kita cuti sekolah ni kena suruh belajar. Macam mana nak belajar? Kita suruh anak kita baca buku nota untuk anakku, macam mana? Begitu juga bayan linnas, isu-isu semasa yang kami jelaskan. Isu tatu, macam sekarang orang sebut tatu, macam mana hukum dia. Halal dan haram dalam Islam. Hak halal kena ikut, hak haram kena jarakkan. Ini semua kita bahaskan satu-satu. Saya mohon maaf masa yang banyak yang saya tak berapa boleh nak jawab yang lebih panjang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan kepada soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ajukan. Alhamdulillah, walaupun kita